Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah maghrib menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 368. 368 sebab yang mendorong kepada perancangan keluarga. Jadi kita dah baca dalam mukaddimah konsep perancangan keluarga. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Makna ada yang halal, ada yang haram. Kita pun halal, haram. Dua tu yang kita duk mengaji. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, merancang keluarga. Tanzimul usrah dibolehkan, diharuskan. Tanzimul usrah artinya kita nak merancang keluarga, dengan menggunakan pil ataupun cara azal macam zaman Nabi, melepaskan air mani di luar rahim ataupun sebagainya, kita dah sebut sebelum daripada ini. Tapi dengan syarat, dengan i'tiqad bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mencipta. Makna kalau kita rancang macam mana pun, kalau dia nak bagi, jadi juga. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala ni mudah. Kalau dia nak bagi jadi, kun fayakun, jadilah. Walau apa pun kita buat, mana kena terima takdir itu. Itu syarat pertama. Syarat yang pertama kalau kita nak rancang keluarga. Syarat yang kedua, tidak memudaratkan isteri. Dengan kaedah yang kita buat, tidak memudaratkan dan tidak membahayakan kesihatan isteri. Syarat nombor dua. Syarat nombor tiga ialah dipersetujui oleh suami isteri. Kalau suami tak setuju, isteri tak boleh buat. Kalau isteri tak setuju pun, suami tak boleh nak arah dia. Itu hak dia dalam mengandung ataupun tidak. Tiga syarat kita kena jaga kalau kita nak tanzim ataupun nak rancang keluarga kita. Ataupun kita nak menhadkan. Yang ini tidak dibenarkan sekali-kali. Menhadkan artinya kita nak putus tu. Sama ada kita nak mandulkan dia selama-lamanya tanpa keuzuran syar'i ataupun nak menggugurkan anak. Ini adalah hukum dia adalah haram. Yang ini kita dah bincang minggu lepas. Kita sebut semula dalam mukadimah tajuk malam ni bagi kita ingat semula. Sebab Cik Nasir dia tak datang minggu lepas. Datang? Oh, datang. Baik, kita tengok sambungan dia. Sebab yang mendorong kepada perancangan keluarga. Sebab apa? Ada keluarga yang dia nak rancang keluarga dia. Baik, sebab yang pertama. Alasan yang pertama sekali,
ialah adanya rasa kebimbangan terhadap kehidupan ibu dan kesihatannya. Maknanya kesihatan isteri kita, kesihatan ibu kepada anak. Makna kalau dia mengandung dia bahaya, ataupun dia melahirkan anak dia bahaya. Sekiranya dia hamil dan melahirkan anak, hal ini mestilah bersandarkan kepada pengalaman yang pernah berlaku ataupun dengan pengetahuan seorang doktor yang berpengalaman ataupun doktor pakar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Surahul Azim, maksudnya, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Dah tahu sakit, kalau mengandung boleh bahaya. Sebab apa kita nak mengandung juga? Kalau dia mengandung juga bermakna dia sedang mencampakkan diri dia ke lembah binasa. Dia sedang meletakkan diri dia dalam mudarat yang besar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka bolehlah dia untuk merancang keluarga dia. Mana tak nak bagi beranak, sama ada sementara ataupun secara selama-lamanya. Kalau penyakit dia memang dia tak boleh mengandung, tidak ada jalan lain. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu maksud wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat ni bukan kita mengenai perancangan keluarga, tidak. Ayat ni dalil umum. Apa-apa lah yang bawa mudarat, Islam tak bagi. Hadis Nabi sebut la darara wala dirar. Tidak ada mudarat, tidak boleh buat perkara mudarat diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Apa-apa pun dia akan masuk dalam ayat dan hadis ini. Ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, surah Al-Baqarah 195. Cik Nasir bagi ingat, cuba sebut sekali. Bergerak. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Cakap biar ada dalil nanti. Sedap sikit bunyi. Nah, ingat hadis wala darar wala la dirara wala darar. Jangan buat mudarat pada diri sendiri ataupun orang lain. Gabungan antara ayat 195 surah Al-Baqarah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, apa-apa yang mudarat diri dan orang lain haram. Termasuklah dia mengandung. Kalau dia mengandung tak boleh, sebabkan dia boleh mati dan sebagainya, dia tak boleh mengandung. Sebab dia buat benar mudarat. Mokok wari ayat yang sama, hadis yang sama, sebab mudaratkan diri dan mudaratkan orang lain yang menghidu asap rokoknya. Inilah dalilnya haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dadah dalil yang sama. Dikiaskan pula dengan arak, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Rempit, dalil yang sama. Mat, rempi, dalil yang sama. Dia mudarat diri dia. Kalau dia angkat tayar dia jatuh, mudarat dia. Dan kalau jatuh atas orang pun mudarat orang. Maka benda yang sama. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah la dirara wala darar. Haram, hukum merempit. Nak bagi nampak di angka kita. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Apa-apa yang boleh mudarat diri dan orang lain, Islam mengharamkannya. Jangan lupa, ingat, pegang simpul yang tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu maka harus bagi seorang perempuan untuk merancang keluarga, ataupun seorang suami merancang keluarga jika isterinya ada masalah ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ayat yang kedua, tahap pertama. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Surahul Azim, surah An-Nisa ayat 29. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha belas kasihan kepada kamu. Yang pertama, jangan campakkan diri ke lembah binasa. Binasa tu mati juga. Hak kedua, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Nah, jadi kalau
Mengandung tadi boleh menyebabkan isteri itu boleh mati dan sebagainya, ataupun mudarat yang teruk, maka diharuskan sebab ini diharuskan dia untuk merancang keluarga. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saja-saja tak boleh, sekurang-kurang makruh. Saja-saja. Dan isteri sihat, tak ada masalah apa, kalau mengandung boleh beranak elok. Tapi saja-saja nak buat, hukum dia adalah makruh. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang kedua, ini antara kebimbangan yang lain, iaitu takut dirinya akan terjerumus kepada kerosakan duniawi yang bakal menariknya pula kepada kerosakan ukhrawi. Ulang pula. Antara kebimbangan yang lain, iaitu takut dirinya akan terjerumus kepada kerosakan duniawi yang bakal menariknya kepada kerosakan ukhrawi. Bila dia buat kerosakan dunia itu, menyebabkan dia akan rosak akhirat. Mana berdosa lah benar tu. Rosak akhirat ni berdosa. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang menyentuh soal agamanya. Seperti dia terpaksa menerima yang haram. Duit tak ada, terpaksa menerima yang haram, rasuah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, atau melakukan dosa disebabkan anak-anak yang ramai. Kerosakan duniawi yang pertama sekali, mencuri. Anak ramai, nak bagi makan tak cukup. Hari ni seorang anak saja nak masuk sekolah kat 500. Kasut saja 70, betul? Beli kasut, beli je saya. Tak ada duit, minta duit zakat. Kasut saja 70. Dulu kasut RM10, RM15, tuan-tuan. 70 tu siapa orang gitu, 100 lebih elok. Baju dia, seluar dia, dekat-dekat 500 seorang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak padan. Nah, anak ramai nak masuk sekolah 3 orang. Sekolah rendah hak duk ngaji dah tingkatan 4, nak masuk seorang lagi tingkatan 1. Hak sekolah menengah anu 2 orang pula. Sudah jan tak apa. Ramadan sekali seumur hidup boleh makan. Sekali bazar Ramadan setahun boleh makan, tanya dia. Sebab tu dia mai kuliah, dia jenis tu, dia kerja setahun sekali makan. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, berat tau. Lepas tu anak ramai, tak ada duit, pinjam kat adik-adik kata aku pun ada anak, pinjam kat abang-abang kata aku pun ada anak, nak pinjam bank tak boleh, last kali curi. Pecah tabung masjid. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bila dia pergi mencuri, merompak, menyamun, meragut, kalau hak jenis hebat-hebat lagi dia tak buat pernah tu. Kolor putih, dia panggil kolor putih. Hak ni hak kolor hitam ni. Nah, dia pergi rompak, pergi curi, pergi ragut ni kolor hitam. Kolor putih hak smart apa ketai tau. Rasuah. Bawah meja. Atas meja orang nampak bawah meja. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia akan membawa kepada wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, secara tak betul. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Dan kamu menghulurkan kepada hakim untuk kamu makan harta manusia dengan cara tak betul, sedangkan kamu mengetahuinya. Nak kita rasuah. Tu ayat rasuah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana sempit hidup, anak ramai, maka mendorong dia melakukan kerosakan dunia. Hak tadi ya. Bila dia mencuri, bila dia merompak, bila dia meragut, rasuah, maka kesan pada akhirat dia ada dosa besar. Mencuri dosa besar, merompak dosa besar, meragut dosa besar, rasuah dosa besar, perlu kepada taubat. Sempit punya pasal, dia terpaksa buat benar tu. Kalau itu berlaku, maka dia boleh rancang keluarga dia. Takut berlaku dosa, bukan takut miskin. Takut miskin tak boleh. Kita dah sebut sebelum dia pada ini. Takut miskin, takut apa, no. Hukumnya adalah haram. Sebab Quran sebut jelas. Nah, yang pertama dalam surah Al-An'am 151.
Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu min imlaqin, kerana takut miskin, takut papa. Ini tak boleh. Bunuh termasuk merancang keluarga, termasuk kita dah sebut dah minggu lepas. Kerana takut miskin, kerana takut papa, tak boleh. Allah sebut di hujung, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami bagi makan pada kamu dan juga anak-anak kamu. Bukan kamu yang bagi makan kamu dan kamu yang bagi makan anak kamu. Yang bagi makan kamu maksud rezeki. Yang bagi makan anak-anak kamu adalah kami. Kami itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, bukan dua kami itu. Kami itu dia litakzim, untuk membesarkan diri dia. Dia sebut kami. Bukan dia dua, tiga, tidak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ayat Al-An'am ini 151 nak cerita yang bapak miskin. Bapak miskin. Sebab tu di hujung ayat Allah sebut, nahnu narzuqukum, aku ya kami yang bagi makan kau, engkau yang miskin. Wa iyyahum, dan anak-anak kamu nanti. Al-Isra 31 bunyi lagu lain sikit. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Di hujung dia bunyi lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Hak tadi min imlaq. Tapi makna lebih kurang. Jangan bunuh anak kamu kerana takut miskin, takut papa. Di hujung dia ada kali. Al-An'am, nahnu narzuqukum, kami bagi rezeki pada kamu. Kamu tu dulu, bapa tu dulu. Wa iyyahum, dan anak-anak kamu. Anak duduk belakang. Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami bagi makan mereka, anak kamu dan kamu. Kamu tu duduk belakang pula. Hak ni cerita dia, ayah dia tidak miskin. Dia boleh hidup, tapi dia rasa kalau dah tambah anak lagi takut jadi miskin. Tak boleh kok. Sama ada ayah tu miskin daripada awal, takut beranakkan ramai, takut anak jadi papa juga, tak boleh. Ataupun ayah tu tidak miskin, tapi kalau dia beranak lagi takut tak cukup, juga tak boleh. Dua-dua ni haram. Sebab kalau kita tak beranak kerana takut papa dan miskin, kita macam tak yakin dengan Allah. Dia kata dia yang memberi rezeki. Dia sebut siap-siap, aku bagi rezeki pada kamu, aku bagi rezeki pada anak-anak kamu. Tiba-tiba kita rancang keluarga kita tak nak beranak, takut miskin. Kita macam tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu pada semua yang hidup di zaman Nabi Isa. Dia yakin kepada Allah. Dia tak yakin dengan Nabi Isa alaihissalam. Hidup mesti ada keyakinan. Nah, okey, untuk miskin dan apa kita tak boleh. Kalau atas hadasan itu syarak tidak membenarkannya. Hak ni lain. Hak ni dia takut terjebak dengan dosa dunia dan membawa kepada dosa akhirat. Kita lain. Nah, okey, faham bila dulu. Boleh kata tu Cik Nasir? Lepas ni boleh ngajak ah? Boleh? Apa? Ngerpahamai ngajak ah? Jangan. Untuk minta lama, kita tunggu sah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu satu. Mana yang kedua? Tengok dalil firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu yang mudah dan dia tidak menghendaki kamu yang menanggung kesusahan. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk menjadikan kesusahan buat kamu. Dua ayat ni lebih kurang dan juga dalil yang umum untuk semua benda. Bukan bab ni saja, untuk apa-apa bab saja yang berkaitan yang sampai hampir sama, maka itu dalil yang umum boleh digunakan pakai. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang kedua punca nak berlakunya tanzimul usrah disebabkan takut dosa. Takut dosa lain, takut miskin lain. Baik, itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, antara kebimbangan yang lain ialah takutkan anak-anak akan terganggu kesihatannya.
atau tidak terurus pendidikannya. Ini juga tidak berkaitan dengan kemiskinan. Dia takut terganggu kesihatan dan juga tidak terurus pendidikannya. Dinyatakan dalam Sahih Muslim bahawa Usamah bin Zaid menceritakan. Usamah bin Zaid. Usamah anak Zaid. Zaid mana? Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ini kata Usamah, inni a'zilu an imraati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima taf'alu dhalik? Faqala ar-rajul ashfiqu ala waladiha aw qala ala awladiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana dharra la dharra farisa war rum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, kata Usamah, datang seorang sahabat jumpa Nabi, dia tanya satu soalan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan azal terhadap isteriku. Kita dah baca dah 2 minggu lepas. Azal ialah melepaskan air mani di luar rahim, tidak dimasukkan ke dalam. Tujuan untuk tanzimul usrah, untuk merancang keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa engkau lakukan seperti itu? Sebab apa melakukan azal? Lelaki itu menjawab, ini kerana aku merasa kasihan terhadap anaknya, anak isteri dia. Mungkin dia menikah dengan janda lah. Aku kasihan terhadap anaknya, atau katanya terhadap anak-anaknya. Ada syok di situ. Anaknya ni seorang saja. Waladiha, anaknya. Waladun, seorang anak. Aulad, 3 kata. Perawi hadis ini dia syok sama dia disebut seorang anak ataupun anak-anak. Hadis dia kena cermat. Dia tak boleh hentang. Dia kalau dia tak ingat dia sebut anak ataupun anak-anak, dia kena cerita. Dia kena cerita dalam merawikan hadis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia kata, aku merasa kasihan terhadap anaknya, atau katanya terhadap anak-anaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika hal itu boleh membahayakan, nescaya ianya sudah membahayakan bangsa Parsi dan bangsa Rom. Ni nak cerita dari segi azal tu boleh ke tidak. Nabi kata kalau azal tu bahaya, mana membuang benih di luar rahim itu bahaya, maka Rom dan Parsi sudah lama lah bahaya. Macam tu Nabi jawab. Mana tidak masalah. Dari segi hukum azal boleh. Nabi menyebut kaum ataupun bangsa yang kuat waktu itu, Rom dan Parsi. Kalau kita hari ini Amerika, Britain dan sebagainya macam tu. Baik, seolah-olahnya Nabi SAW menganggap hal-hal yang berlaku pada individu tersebut tidak akan membahayakan seluruh umat. Dengan alasan ianya tidak membahayakan bangsa Parsi dan Rom. Sedangkan kedua-dua negara tersebut itu adalah negara yang kuat di atas muka bumi pada masa itu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya tak apa pasti dia punya dalil dengan dia punya hak ketiga tu nampak tak berapa sama, mungkin ada kesilapan, tak apa, kita tengok mula. Tengok yang keempat. Antara kebimbangan lain yang ada kaitan rapat dengan hukum syariat, iaitu mengkhawatiri anak yang sedang menyusu ibunya terganggu dengan adanya hamil yang baru. Anak sedang menyusu. Menyusu di dalam agama bukan kata wajib, sunat 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan wanita-wanita yang beranak, maka dia boleh menyusukan anaknya haulain, 2 haul. 2 haul berapa tahun? Cik Nasir, 2 tahun. Nah, kita zakat cukup nisab dan cukup haul. Haul ni 1 pusingan, 12 bulan. Haulain 2 haul ni 2 tahun. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan susuan, maka 2 tahun adalah tempoh yang sempurna lah.
Dia nak nyusu sebelum 2 tahun nak berhenti pun boleh, tak ada masalah. Tapi hak elok sempurna 2 tahun menyusu anak. Lebih pada 2 tahun harus sahaja. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, harus, dan kadang-kala jadi segan lah pula. Pergi kenduri nak nyusu anak, anak hak mana ni? Hak umur 4 tahun. Dia 4 tahun nyusu lagi. Malu kau juga. Nah, payah nak bawa jalan lah tuan-tuan. Dulu-dulu ada. Nah, umur 4 tahun menyusui. Mak dia nak jalan payah. Sebab nak kena menyusu anak yang sihat macam tu, malu kau juga. Sebab tu kena usaha untuk lock. Sini panggil apa? Pisahkan anak daripada susu tu. Bali panggil lock. Bukan Abdullah ada. Lock susu dia panggil. Mana nak? Dia buat macam-macam, dia bubuh benda-benda pahit lah biasanya. Nah, dia sapu benda-benda pahit, diputin susu mak dia, dia isap pahit, dia lama-lama dia tak mau. Macam tu cara lock. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau masa dia menyusu, tiba-tiba mak dia mengandung, kesan pada susu dia jadi cair. Orang Bali panggil apa cik nak? Cik. Susu cik. Cayak. Bila cayak dia kurang khasiat. Bila kurang khasiat, anak tu jadi tak apa nak ada khasiat, tak apa nak sihat lah. Macam kita nak bunuh dia secara senyap. Seperti membunuh anak secara senyap. Sebab apa? Sebab mak dia sedang menyusu, tiba-tiba mak tu mengandung dah dalam tempoh dia menyusu tu, menyebabkan susu jadi tak sedap, jadi cair dan sebagainya. Seolah-olah membunuh anak secara senyap. Sebut gitu. Baik. Mengkhawatiri anak yang sedang menyusu, ibunya terganggu dengan adanya hamil yang baru, mengandung yang baru, kemudian melahirkan anak yang baru. Nabi SAW sendiri telah menamakan persetubuhan dalam masa menyusui anak dengan persetubuhan ghail, iaitu menggauli isteri dalam masa anak masih menyusu dengan ibunya. Dinamakan demikian kerana perbuatan itu akan merosakkan susu ibu dan sekaligus akan melemahkan anak, yang mana perbuatan seumpama itu merupakan suatu jenayah terhadap anak yang sedang menyusu, sama dengan membunuhnya secara senyap. Nabi SAW sentiasa berusaha untuk menjaga kesejahteraan hidup umatnya, maka disuruh umatnya melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi mereka dan dilarang perkara yang membahayakan mereka. Di antara usahanya bagi kemaslahatan umatnya. Rasulullah SAW bersabda seperti berikut. La taqtulu awladakum sirra fa innal ghaila yudrikul farisa fayudakthiruh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu secara senyap-senyap. Bunuh bagi racun tu bunuh betul-betul, ambil pisau tikam tu betul-betul. Hak senyap ni macam ni, di antaranya Nabi sebut. Bunuh senyap-senyap tu macam mana? Nah, kerana ghail merosakkan susu anak yang sedang menyusu kalau ibu dia mengandung. Itu umpama menghadapi seorang penunggang kuda yang tangkas lalu menggelincirkannya. Orang naik kuda tengah duduk laju, kita pergi deh kaki kuda. Cik nak tahu deh. Orang panggil cah keting. Tu nak main bola ke lapang lagi, lapang setengah. Cah keting. Nah, dia tak ada jalan, dia terlepas dah. Nah, back tu terlepas dah. Striker lepas beri, dia kena cah ketingnya. Tengah laju, fayak. Fayak. Pecah keting, jatuh tu Allah. Pecah mata contoh. Orang tengah laju, kita pergi deh kaki, jatuh bahaya. Nah, hak baru ni keeper pun apa ni cari sini pergi hospital. Bahaya. Macam itulah anak tengah menyusu, tiba-tiba kita setubuh dengan bini kita, lepas tu bini kita mengandung dalam tempoh dia menyusu tu. Nabi buat contoh macam kita pergi deh kaki orang hak naik kuda laju, jatuh, bahaya. Dia anak itu dalam bahaya. Kalau dia menyusu, ibu dia mengandung, itu maksud dia, bahaya pada anak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Akan tetapi Nabi SAW tidak menekankan larangan ini sampai ke darjat pengharaman lah. Tak sampai Nabi mengharamkan, tidak.
Cuma dia rasa dia tak nak izinkan, dia tak nak bagi ibu yang sedang menyusu tu mengandung yang tu. Sebab dia bahaya pada anak. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam memandang kepada umat yang lebih kuat pada zamannya, dan didapatinya mereka juga telah mempraktikkan perbuatan ini namun tidak pula membahayakan mereka. Nabi lihat Rom dan Parsi buat Nabi. Mana Nabi dapat wahyu ataupun dapat info daripada mana-mana lah. Yang kita bangsa Rom dan Parsi, bila ibu tu beranak dan sedang menyusu, dalam masa yang sama dia mengandung pula anak yang akan datang. Dan anak yang lahir itu, dan anak yang sedang menyusu, tidak ada masalah apa-apa. Bahkan mereka lagi kuat, mereka tentera mereka kuat. Hak duk beranak tu jadi tentera pun tak ada masalah apa. Nabi melihat kepada Rom dan Parsi waktu itu yang melakukan ghail, ibu mengandung waktu menyusukan anak. Tidak ada bahaya apa-apa. Sebab tu Nabi kalau boleh dia tak nak bagi. Tapi bila dia lihat Rom dan Parsi okey, maka tak sampailah kehendak Nabi tak nak bagi itu sampai peringkat haram. Tidak sampai peringkat haram. Sekiranya bahaya tidak pasti, dengan memandang pula dari sudut yang lain tentang kemungkinan adanya bahaya yang lebih berat apabila para suami dilarang menggauli isteri-isteri yang menyusukan anak-anak, kelak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang, iaitu zina. Nabi rasa nak larang ibu menyusu daripada mengandung. Bila nak larang daripada mengandung, maka suami tak boleh setubuhi isteri dia. Bila suami tak boleh setubuhi isteri, takut mudarat yang menimpa dia pergi zina. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, 5 hari itu pun masalah. Salah apa? 5 hari, 6 hari atau 7 hari, pening pala. Baru 5 hari. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, haid tu lah. Bini haid 5 hari, pening pala dah. Makan Panadol. Bini beranak 2 bulan lagi pening, melindor. Tu, kau tengok hak orang bini dia beranak nifas 2 bulan, tak apa nak cakap. Tu Cik Nan. Hak 5 hari pun pening, hak 2 bulan lagi pening. 2 tahun, mapuh lah. Tu nak cerita. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Nabi sebut kalau dilarang nanti dia pergi zina pula. Macam tu. Tu dulu lah. Nah, lah ni tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ada kaedah dia. Boleh nak bersama suami isteri, tunggulah lepas nifas dia tu. Waktu dia menyusu tu boleh. Cara tadi, yang pertama kondominium. Cara pertama kan. Yang kedua, melihat kesuburan isteri. Dan mana bila darah haid dia berhenti dalam tempoh 2 minggu itu boleh. Ataupun seminggu. Lepas tu jangan, dia subur. Waktu tak subuh tak ada masalah. Ilmu kita dapat hari ni. Zaman Nabi dulu mungkin tak ada benda tu. Cuma yang boleh berlaku azaz. Hari ni banyak benda boleh buat. Untuk tak nak bagi isteri tu mengandung dalam tempoh itu, tak ada masalah lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ini kerana pada masa penyusuan itu kadang-kadang berpanjangan sehingga 2 tahun bagi ibu yang hendak menyempurnakan penyusuan anaknya. Kalau dihalang dia mengandung dan dihalang suami dan menyetubuhi dia, akan ada masalah pada pihak suami itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an anha 'anil ghailah summa ra'aitu farisa war rum yaf'alun wa la yadurru auladahum syai'a. Maksudnya sebenarnya saya hampir-hampir akan melarang perbuatan ghail itu. Nabi kata aku hampir-hampir tak nak bagi melakukan ghail. Ghail ialah isteri mengandung waktu menyusu. Nabi tak nak bagi. Tetapi saya lihat bangsa Parsi dan Rom melakukannya dan tidak membahayakan anak-anak mereka apapun. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam keadaan ini kita kena memilih antara 2 mudarat. Akhafu ad-daruraini. Ambil mudarat yang paling ringan. Maknanya contohlah kalau isteri kita mengandung, waktu menyusu akan memudaratkan anak. Ini satu mudarat dipanggil.
isteri mengandung, waktu dia sedang menyusukan anak, boleh memudaratkan kesihatan anak. Contoh. Baik, itu satu mudarat. Kemudian kita nak sekat lah, tak nak bagi dia mengandung. Bila tak nak pergi mengandung, suami dia tak boleh mencampuri dia. Bila suami tak boleh mencampuri dia, dia akan pergi ikut zina pula. Maka zina satu mudarat yang lain. Nah, kalau dibiarkan bersama, mudarat pada anak. Kalau tak bagi bersama, mudarat suami. Nama dia, dua-dua ni ada mudarat. Maka dalam kaedah fiqh, kita kena pilih akhafud darurain, mudarat yang paling ringan. Jangan jawab. Mudarat dia dengan antara dua tu pada. Nah, mengandung ke tak mengandung? Jangan tak mau lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pilih kat bawah mana dibenarkan bersama lah. Dalam masa yang sama, jaga-jaga jangan mengandung. Nah, zaman kita tak masalah. Nikah baru kerja, menikah dia syarat dia tak boleh mengandung setahun. Contoh. Syarat kepada seorang perempuan, dia baru bekerja, dia tidak boleh mengandung setahun. Lepas tahun baru boleh mengandung. Dalam setahun tu dia kena jaga. Nah, kaedah-kaedah yang tertentu yang dia boleh pilih untuk nak pastikan isteri ataupun dia tidak mengandung. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu juga dalam bab berkahwin lebih daripada satu, mungkin saya tak sebut sebelum daripada ini. Kalau dia menikah, isteri dia minta cerai, Cik Nasir berhajat untuk berkahwin seorang lagi, kerana Cik Nasir adalah undertaker. Makna kalau tak menikah seorang lagi, boleh jadi zina lah. Sebab isteri hak pertama tu tak mampu nak layan suami dia. Maka suami ni dia terpaksa nak nikah seorang lagi. Dia ada dah dia punya calon dia tu, tapi kalau dia menikah, isteri dia kata ceraikan aku. Bila ceraikan isteri, rumah tangga dia akan runtuh lah. Nah, keruntuhan rumah tangga satu mudarat. Satu mudarat. Sebab tu Nabi sebut abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah cerai. Bila cerai tu runtuh satu keluarga, ada anak-anak pula lagi parah. Tak ada anak tahan sikit, ada anak-anak lagi parah keruntuhan dia. Maka nama dia mudarat. Kalau dia tak nikah dua pula, dia akan terlibat dengan zina. Dia takut zina. Dia nak elak itu, dia nak nikah satu lagi, tapi bini dia tak lagi. Ini satu lagi mudarat. Baik, mana kalau dia menikah satu lagi, kalau dia tak nikah satu lagi, dia boleh jadi zina. Kalau dia menikah, runtuh rumah tangga. Dua-dua ni mudarat. Jangan sekali lagi. Hak mana paling ringan? Akhafud darurain. Jangan kata cerai bini. Betul lah. Nah, keruntuhan rumah tangga nak banding dengan zina, runtuh rumah tangga lebih ringan nak banding dengan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hak cerai tadi cuma abghadul halal, perkara halal tapi sangat dibenci setakat tu ya. Hak ni zina lain. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka zina tu lebih teruk daripada pecah rumah tangga. Maka pilihlah cerai bini, nikah hak baru. Maka halal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Itu kaedah. Agama adalah penyelesaian. Al-Islam huwal hillu. Al-Islamu huwal hillu. Islam adalah penyelesaian. Apa-apa masalah Islam boleh selesai. Tapi kena jumpa hak orang yang betul-betul pakar kat dia lah. Kena jumpa mufti-mufti kita. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ini kerana pada masa penyusuan itu kadang-kadang berpanjangan sehingga 2 tahun bagi ibu yang hendak menyempurnakan penyusuan anaknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Nabi besar habis dah. Okey. Ibnu Qayyim rahimahullah ni, tuan-tuan baca nah. Saya nak ambil hak ni, hak 373 hak pertengah, hak tengah-tengah. Sebab tu saya ada huraian tadi. Okey, nak tutup. Masa dah habis.
Baik, pada masa ini pelbagai rekaan dan pelbagai cara dilakukan untuk menahan kehamilan daripada terjadi demi kemaslahatan dan kepentingan yang telah dicorok langkahnya oleh Rasulullah SAW, iaitu yang bertujuan untuk melindungi anak yang masih menyusu daripada ditimpa bahaya. Di samping mencegah diri daripada menyetubuhi isteri di masa penyusuan, yang mana hal itu akan menimbulkan kesusahan yang tidak tertanggung. Makna dia boleh bersama, tapi gunakan kaedah-kaedah jangan bagi isteri mengandung kalau boleh waktu itu, waktu sedang menyusu. Dengan memerhatikan semua ini, maka patutlah kita menetapkan masa yang wajar dijarakkan. Dalam pandangan Islam, antara kelahiran dua anak ialah dengan 30 bulan. Hak ni eloklah. Beza anak sulung kita dengan anak nombor 2 tu 2 tahun setengah 30 bulan. Bermakna lepas bini kita menyusu 2 tahun. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ataupun sebanyak-banyaknya 33 bulan bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan anak. Kalau isteri nak sempurnakan menyusu 2 tahun, maka dia buat 33 bulan, 2 tahun 9 bulan. Mana 2 tahun tu bini dia tak mengandung. Selepas 2 tahun barulah dia mula mengandung 9 bulan. Jadi 2 tahun 9 bulan, 33 bulan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu comel. Nah, baik, Imam Ahmad dan selainnya telah menetapkan bahawa hal itu boleh dilakukan apabila dibenarkan oleh isteri nak menjarakkan tu. Kerana dia mempunyai hak dalam hal anaknya dan hak persetubuhannya. Namun begitu, ada pula suatu riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa dia telah melarang melakukan azal itu kecuali dibenarkan oleh isteri. Isyarat dia mesti ada kebenaran isteri. Tu nampak Islam dia angkat darjat wanita. Zaman jahiliah mereka menzalimi wanita. Wanita tidak ada hak langsung. Islam dia angkat darjat. Kena minta izin isteri dulu. Baru boleh buat. Tu nampak Islam mengangkat darjat wanita. Ini pula merupakan suatu perhatian yang jitu terhadap sokongan wanita. Perhatian Islam terhadap hak-hak wanita yang sudah berlaku pada suatu masa di mana hak-hak wanita masih belum dikenal atau diakui pada masa itu, masa dulu. Nah, hari ini Islam angkat mereka. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati saya, itulah yang terbaik kalau kita nak menjarakkan anak, kalau kita ada masalah. Kalau tidak ada masalah apa-apa, boleh, tak ada masalah, setahun seorang pun tak apa. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati saya, ada orang setahun 2 orang. Siapa cik Nan? 2 orang setahun. Ingat kembar, tengok muka tak apa nak sama. Kembar biasa seiras, tapi hak ni tak berapa nak sama. Duduk kelas yang sama, tingkatan yang sama. Contoh tingkatan 1, 2 beradik duduk dalam kelas yang sama. Nah, ingat kembar, tak kembar, tengok tarikh lahir. Hak ni bulan 1, hak ni bulan 12. Setahun, tahun yang sama. Hari lahir 4, hari bulan 1, 1980. Hak ni 29 hari bulan 12. Tadi 1980 contoh. Tahun yang sama tapi bulan tak sama. Mana setahun apa orang? Boleh tak tu? Jangan tak apa. Nah, niaga sebulan makan setahun tak apa. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hak elok itulah panggil satu apa dia galakkan daripada agama ataupun carangan daripada agama. Kita jarakkan 2 tahun setengah ataupun sama ada 30 bulan ataupun 33 bulan anak-anak kita tercomel. Bukan kata tak boleh buat bawah daripada itu. Okey, selesai. Nah, selesai, kita akan sambung 2 minggu lagi belum pasal lah, menggugurkan kandungan. Hukum menggugurkan kandungan. Ada soalan kita jawab, tak ada kita solat. Kita soalan hanya 3 saja. Mohon pencerahan, kita solat berjamaah dan ada makmum yang solat bersama-sama kita yang duduk di atas kerusi di tengah-tengah saf. Soalan saya, adakah saf terputus? Yang kedua, adakah jemaah di sebelah dapat pahala saf? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, isu lama lah. Nah, isu lama.
Baik, kalau kita duduk atas kerusi dan kita nak solat di tengah saf, khususnya bagi yang solat guna kerusi lah. Kalau kita nak solat guna kerusi dan kalau kita nak duduk tengah saf, syarat dia kita hak solat atas kerusi itu cuma dia duduk atas kerusi masa sujud sahaja. Nah, ada orang jenis dia duduk atas kerusi masa dia nak sujud lah. Masa diri dia tak ada masalah. Masa qiyam tu dia boleh diri. Masa rukuk pun dia boleh rukuk. Cuma masa nak turun sujud dia tak lepas pi bentuk dia. Nanti nak bangun semula dia berat. Nah, maka dia memilih sujud itu sujud secara duduk di atas kerusi. Baik, sesiapa yang hanya boleh sujud sahaja, nak sujud sahaja guna kerusi, makna dia berdirilah yang paling banyak. Nah, dia masa diri tu paling lama, sujud saat. Maka yang tu dia kena duduk di sama-sama dengan saf kaki dia. Kerusi dia kena tak belakang. Hak jenis ni tak boleh duduk di tengah. Kalau dia duduk di tengah saf, kalau ada saf belakang lagi lah, kecuali masjid tu dia tahu dah. Masjid tu 2 saf sahaja. Solat apa pun paling banyak 2 saf. Zuhur 1 saf, asar 1 saf, maghrib mungkin 1,5, isyak pun 1,5, subuh kita kata contoh 1,5 juga. Mana saf ketiga tak ada. Tak apa. Kalau dia yakin tidak ada saf yang belakang dia, maka tak kisah dia nak duduk tengah, boleh duduk ujung, tak apa. Tapi kalau solat Jumaat tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, solat Jumaat ni boleh kita penuh. Jadi kalau dia datang awal, dia nak duduk depan dan sebagainya. Dia cuma nak duduk masa dia sujud sahaja, maka dia berdirilah banyak, maka dia bagi sama dengan saf, kerusi tak belakang. Bila kerusi kena letak belakang, dia tak boleh dah duduk tengah. Sebab duduk tengah, saf belakang nak sujud tak boleh kerusi dia. Maka saf belakang lah akan terputus. Bukan saf dia, saf belakang akan terputus. Sebab hak betul-betul dia tak boleh nak sujud. Maka hak betul dia tak ada orang, maka saf di belakang tu terputus. Sebab apa? Sebab dia, maka dia berdosa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab dia lah menyebabkan saf belakang terputus. Maka hak jenis ni pergilah di hujung-hujung saf. Di hujung tak apa, di hujung dia tidak putus. Walaupun 5 orang derek kerusi belakang. Kerusi duduk belakang. Saf belakang cuma boleh setakat yang tak duduk kerusi. Hak duduk kerusi 5 orang tu semua kosong. Tak apa, dia tidak putus. Hak hujung tak putus. Hak tengah putus tu. Faham Cik Nasir? Cik Nasir nak duduk kerusi bila? Tuan-tuan. Dia kena go out dulu. Duduk di kerusi ya. Baik, tuan-tuan. Nah, gitu. Jadi kalau berdiri itu lebih banyak daripada duduk, maka dia kena duduk sama dengan saf. Kerusi duduk belakang. Sebab apa? Sebab kalau dia pergi letak kerusi sama dengan saf, dia berdiri depan, orang kata dia mengidam nak jadi imam. Dalam saf dia seorang duduk depan. Hak imam depan dah, saf dia pula depan. Hak mana imam? Dia kata imam. Nampak cacat saf. Bila dia duduk depan, saf dia tu nampak cacat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana itu dia duduk dalam saf bagi sama aja. Masa dia nak sujud baru duduk atas kerusi dan kerusi itu di belakang. Syarat dia di hujung. Kalau dia jenis banyak duduk atas kerusi, dia boleh takbir je, Allahu Akbar, kemudian baca imam baca Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim, dia tak larang nak kena duduk dah. Makna dia boleh berdiri hak takbir. Lepas tu dia duduk sampai habis. Hak jenis ni duduk tengah pun tak apa, sebab dia boleh kerusi dia bagi sama dengan kaki orang. Tak payah ke belakang. Dia duduk depan saat Allahu Akbar, nampak duduk depan saat. Lepas tu dia duduk, bila duduk dia jadi sama dengan orang. Macam tu kaedah dia. Baru dia tak nampak cacat saf dan tidak mengganggu orang di belakang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu jawapannya. Selesai. Sekadar itu dulu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan mendapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk
kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.